Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel Cikgu Arma Yusof. Okey, so hari ini kita nak sambung dengan topik 5.3, pembersihan dan pembekalan air. Okey, so kamu kena tahu bahawa air yang sampai kepada kita sebenarnya berasal daripada mana? Okey, berasal daripada sumber air semula jadi seperti air hujan, air laut, air sungai, air kolam. Okey, contohnya macam ni, kita ada air sungai. Jadi dalam sungai ada apa? Ada mikroorganisma, ada bahan terampai, ranting, kayu semua tu. Kemudian ada juga bahan-bahan yang terlarut. Dan air sungai juga mempunyai rasa dan juga bau yang kurang menyenangkan. Jadi kita kena bersihkan dia, kita kena rawat dia dulu supaya ia selamat untuk kita gunakan. Okay, boleh? Okey, so ada 4 cara untuk kita bersihkan air. Yang pertama adalah pendidihan. Okey, kamu bayangkan kita ambil air sungai tadi, kemudian kita terus didihkan dia. Apa berlaku? Ya, dia akan membunuh mikroorganisma. Tapi dia tak boleh nak singkirkan bahan terampai. Okey, dan juga bahan terlarut. Contoh pasir, ranting. Okey, kalau kita ambil, kalau benda tu ada dalam air, bila kita didihkan, dia tetap ada dalam air. Okey, cuma pendidihan hanya boleh bunuh mikroorganisma. Sama juga dengan pengklorinan. Okay, katalah kita ambil air sungai tadi, kita masukkan klorin. Jadi klorin tersebut akan bunuh bakteria, tapi dia tak boleh nak singkirkan benda terampai, dia tak boleh nak singkirkan benda terlarut. Kemudian, kita pergi kepada kaedah ketiga, iaitu penurasan. Okay, untuk penurasan ni pula, kita tengok kat sini, kita gunakan corong turas, kemudian kita masukkan kertas turas dan kita turas air tersebut. Okay. Jadi benda terampai, contohnya kayu, ranting, pasir, semuanya akan tertinggal pada kertas turas. Okey? Tetapi ianya tidak boleh membunuh bakteria dan bahan terlarut. Hanya boleh menyingkirkan benda asing terampai sahaja. Okey, so kaedah yang lebih baik adalah menggunakan penyulingan. Okey, kita tengok ya. Pendidihan dan pengklorinan hanya boleh bunuh bakteria. Manakala penurasan pula hanya boleh singkirkan benda asing terampai. Okay? Tetapi penyulingan, dia bukan sahaja boleh singkirkan benda asing terampai, bahan terlarut, tetapi dia juga boleh membunuh mikroorganisma. Okay, so macam mana kaedah dia? Okay, kat sini kita ada air sungai. Okay? Katalah air sungai, di mana air sungai ni mempunyai mikroorganisma. Okey, kita ada bahan terampai dan juga bahan terlarut. Okey. So, apa yang perlu kita buat adalah kita didihkan dia. Bila kita didihkan, okey, akan berlaku proses pendidihan, iaitu air akan bertukar kepada wap air. Okey. So, wap air kat sini dia dah tak ada mikroorganisma. Okey. Kita dah bunuh mikroorganisma melalui pendidihan. Bahan terampai dan bahan terlarut pula akan tertinggal dekat bawah ni. Dia tak akan jadi wap air. Air yang sahaja yang akan jadi wap air. Okay, so bahan terampai, bahan terlarut akan ada dekat bawah. So sekarang wap air ini dia tak ada bahan terampai, tak ada bahan terlarut. Maka dia dah jadi wap air yang bersih. Cuma wap air yang bersih ini kita tak boleh nak guna sebab kita nak guna air. Okay. Jadi kat sini kita akan sejukkan wap air ini dalam kondenser. Okey, kita panggil kondenser Liebig. Okey. Bila kita sejukkan wap air ini, maka dia akan maksud cikgu bila dia melalui kawasan yang mempunyai permukaan yang sejuk, maka dia akan bertukar kembali kepada cecair. Jadi dia akan keluar sebagai air kat sini. So, air ini kita panggil sebagai air suling. Okey, so air suling ni dia tak ada mikroorganisma, dia tak ada bahan terampai dan dia dah tak ada bahan terlarut. Cuma air suling ni tak berapa elok untuk kita minum sebab dia tidak mempunyai mineral yang kita perlukan. Okey, boleh Baik. Di kawasan yang mempunyai bekalan air yang terhad, okay, tak cukup air. Okay, apa yang dia buat, contoh macam Singapura ni adalah dia akan kitar semula air yang telah digunakan. Contoh dekat Singapura ni dia guna teknologi new water.
Di mana teknologi ni dia ada 3 peringkat. Yang pertama dia guna penurasan mikro. Penurasan mikro ni dia macam tapis dulu bahan-bahan yang terampai. Yang kedua osmosis songsang. Osmosis songsang ni dia lebih kepada nak singkirkan bahan-bahan yang terlarut. Dan yang ketiga penyahjangkitan dengan sinaran UV. Maksudnya dia guna sinaran UV untuk membunuh mikroorganisma. Jadi air yang telah dikitas semula ini akan jadi air yang bersih balik. Boleh diminum, boleh digunakan. Baik, seterusnya kita nak tengok pembekalan air. Okey, kita tahu sumber air semula jadi tadi kita dah beritahu ada sungai, ada air laut, semua tu kan. So, biasanya untuk pembekalan air dia akan simpan dulu dekat empangan. Okey, tapi adakah air empangan itu yang keluar dekat rumah kita? Tak kan? Yang keluar kat rumah kita adalah air yang telah bersih. Kenapa? Sebab air daripada empangan tadi telah melalui beberapa tangki untuk dibersihkan sebelum sampai ke rumah kita. Itu kita panggil sebagai sistem pembekalan air. Okey, kita tengok sistem pembekalan air. Yang pertama ini adalah empangan. Okey, so empangan dia ada air dia ada mikroorganisma, bahan terampai dan juga bahan terlarut. Okey, dia akan pergi kepada tangki yang pertama. Okey, iaitu tangki penapisan. Apa yang berlaku kat sini adalah dia akan tapis bahan-bahan yang terampai. Okey, so yang akan keluar nanti hanyalah air yang masih ada mikroorganisma dan bahan terlarut sahaja. Bahan terampai dah disingkirkan. Okey. Kemudian dia akan pergi kepada tangki pengoksidaan. Apa yang berlaku dekat tangki pengoksidaan? Oksigen. Oksigen akan dimasukkan ke dalam tangki ini. Kenapa? Untuk kita singkirkan bau dan rasa yang kurang menyenangkan. Okey, oksigen untuk singkirkan bau dan rasa yang kurang menyenangkan. Okey, tapi dia masih lagi, maksudnya dia dah jadi air yang kita kata bau dia dah okey, tapi dia masih lagi ada mikroorganisma dan juga bahan terlarut. So, dia akan pergi ke tangki seterusnya iaitu tangki penggumpalan. Dekat tangki penggumpalan ada dua perkara ataupun dua bahan yang akan dimasukkan. Okey, yang pertama adalah kita akan masukkan kapur mati. Kapur mati adalah alkali yang akan menetralkan asid. Okey, menetralkan keasidan air. So, kita masukkan kapur mati. Bahan yang kedua adalah alum. Okey, alum. Okey. So, macam cikgu cakap tadi, kita akan ada. Okey, so macam cikgu cakap tadi. Sekejap ya. Kita akan ada bahan-bahan terlarut dalam air ini. Jadi, alum dimasukkan untuk menggumpalkan zarah-zarah yang halus tersebut. Okey, so bila dah bergumpal dia akan jadi besar. Okey, kemudian kita akan pergi ke tangki seterusnya iaitu tangki pengenapan. Okey, apa yang berlaku dekat tangki pengenapan adalah zarah-zarah yang bergumpal tadi dia akan terenap di dasar. Okey, so ini semua adalah zarah-zarah yang terenap di dasar. Okey, so sekarang air tersebut akan pergi ke tangki yang seterusnya. Okey, yang mana ada lagi sikit-sikit sisa-sisa yang terlarut tadi, kita akan tapis dia sekali lagi dengan menggunakan tangki penurasan. Iaitu kita guna penapis pasir. Okey, so ini adalah penapis pasir. Okey, so yang akan keluar nanti adalah air yang jernih. Okey, yang dah tak ada bahan terlarut tetapi masih ada lagi mikroorganisma. Maka kita akan pergi ke tangki seterusnya di mana dekat tangki baru ini kita akan masukkan dua bahan. Yang pertama kita masukkan klorin. Okey, klorin. Yang pertama kita masukkan klorin. Okey, klorin untuk apa? Untuk membunuh mikroorganisma. Okey, yang kedua kita masukkan fluorida. Okey, fluorida untuk apa? Fluorida untuk mengelakkan perebutan gigi. Barulah air tersebut jadi air yang bersih dan selamat. Okey,
So, air yang bersih dan selamat tu akan disimpan dekat tangki simpanan sebelum diedarkan ke kawasan rumah-rumah, kilang, kedai. Okey? Boleh? Okey, so itu sahaja perkongsian daripada cikgu hari ini. Harap membantu kamu semua untuk memahami tajuk ini dengan lebih jelas. Sehingga berjumpa lagi.